Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam PPDJJ Unggul di Mercu, bersama-sama maju sempurna. PPDJJ Perfect. Yang berusaha Puan Hajah Nur Syahidah binti Syarif. Ya Allah Tuanku, lupa semua dah. Timbalan Sektor Pengejaran PPD Jempol dan Jelebu. Mohon maaf Puan Hajah. Hari ni berketar pula petang ni ya. Pegawai SIC Plus, rakan-rakan penolong PPD, seterusnya guru penolong kanan pentadbiran sekolah-sekolah menengah, ya. Timbalan College Vocational, timbalan pengarah College Vocational, harap ada di talian ya. Seterusnya guru kanan mata pelajaran, dan tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian ya. Syukur Alhamdulillah pada petang ni ya dapat kita berkumpul seramai 80 orang ni ya. Setakat ni 80 orang, Alhamdulillah, tahniah, ramai ya. Dalam satu taklimat lah yang kita panggil InPen SPM 2024. Ramai yang tertanya-tanya kan apa InPen. Tiba-tiba je ada InPen pula kan. Okey, tak apa. Saya tak nak menjelaskan lebih panjang lagi lah berkaitan dengan InPen. Jadi kita simpan dulu ya. Nanti Timbalan Sektor Pengejaran akan menjelaskanlah apa maksud InPen itu. Okey, jadi untuk memberkati majlis kita pada petang ini, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Apa khabar semua ya? Minta maaf banyak-banyak kerana orang kata apa, memanggil semua GKMP, semua PKP dalam waktu yang singkat saja kan. Petang semalam keluar surat untuk taklimat pada petang ini. Kerana kita kena buat seawal mungkin lah berkaitan dengan InPen ini ya. Jadi link untuk kehadiran telah dikongsikan oleh Puan Hafizah tadi. Diharapkan semua guru dapat mengisi lah ya link untuk kehadiran tersebut. Jadi tanpa ucap panjang lagi, jadi kita semua nak dengar kan apa itu InPen kan. Jadi dengan segala hormatnya saya menjemput dan mempersilakan Puan Hajah Nur Syahidah binti Syarif, Timbalan Sektor Pembelajaran PPD Jempol dan Jelebu untuk menyampaikan taklimat ini. Dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam PPDJJ Unggul di Mercu. Salam PPDJJ bersama-sama maju sempurna. Salam Malaysia Madani. Salam PPDJJ Perfect. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian ya. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih pada Puan Nur Zaliati, moderator kita pada hari ini yang juga merupakan PIC lah ya untuk InPen SPM 2024. Yang saya hormati ya, semua pegawai sektor pembelajaran yang hadir pada hari ini yang sepatutnya mengikut bidang. Kita ada daripada bidang bahasa Cik Azman, Encik Syafari. Seterusnya kita ada daripada bidang sains dan matematik Encik Jamal, Encik Ahmad Sadini, Puan Hafizah ya. Seterusnya kita ada daripada bidang sains sosial Puan Nur Zaliati sendiri dan Encik Prakash. Bidang TVET Encik Jafridin, Puan Ibtisam, Puan Zarina.
Dan kita ada juga daripada unit pendidikan Islam Ustaz Rahman dan Ustaz Ismail. Okey, yang saya sebutkan tadi semua adalah pegawai-pegawai yang akan terlibat secara langsung dengan InPen SPM 2024 ya. Seterusnya yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan GPK pentadbiran Sekolah Menengah Daerah Jempol dan Jelebu termasuk dengan Timbalan Pengarah KBKK juga, dan semua guru kanan mata pelajaran mengikut bidang yang saya sebutkan tadilah ya. Kalau tak dapat hadir ramai GKMP daripada sekolah tu wakil pun dah cukup sebab perkara yang nak kita buat ini kita akan sempurnakan dalam masa yang terdekat ni tuan-tuan dan puan-puan Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengambil masa singkat sahaja untuk memberikan taklimat ini dan apa yang kita dapat pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan akan panjangkanlah di peringkat sekolah kepada mereka yang berkaitan. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey, InPen ini adalah singkatan untuk Intervensi Peningkatan Pencapaian SPM 2024. Okey Okey, next. Okey, jadi pada 6 hingga 7 Mac 2024 tuan-tuan dan puan-puan, ada satu bengkel yang dinamakan sebagai Bengkel Exemplary PPD Negeri Sembilan diadakan di PPD Jempol dan Jelebu yang dihadiri oleh wakil-wakil PPD seluruh Negeri Sembilan, dan pelbagai slot dibincangkan terutamanya untuk peningkatan pencapaian murid-murid kita Dan dalam sesi perbincangan tersebut, salah satu PPD telah mencadangkan satu bentuk pentaksiran selaras diadakan mengikut daerah sebelum PPT Tingkatan 5 2024. Okey, rasionalnya adalah kerana waktu yang singkat pada tahun ini, mungkin murid-murid tingkatan 4 yang tahun 2023 hari tu, sekarang dah masuk tingkatan 5, mereka belum cukup bersedia untuk menghadapi PPT tingkatan 5 2024 Jadi disambut baik oleh Tuan PPD kita sendiri dan kamilah di PPD Jempol Jelebu cadangan tersebut dan diputuskan dalam mesyuarat pengurusan PPDJJ bilangan 1 tahun 2024 pada 8 Mac 2024 yang lalu. Okey, seterusnya. Okey, tampin mungkin ada kaedahnya tersendiri melaksanakannya, tetapi di PPD Jempol dan Jelebu, kerana kita memandang kepada beban tugas yang cikgu-cikgu ada sekarang, banyak perkara nak diselesaikan, silibus dan sebagainya. Okey, maka kami mengambil keputusan untuk membuat intervensi ini mengikut acuan PPD Jempol dan Jelebu. Okey, kita tidak berhasrat sama sekali untuk mengikut daerah lain untuk mengadakannya seperti exam. Kita tak nak begitu. Walau bagaimanapun, kami merasakan ada keperluan untuk melihat pencapaian murid ini secara selaras mengikut mata pelajaran. Okey, jadi kita adakan perkara ini di bawah panitia daerah supaya pencapaian murid-murid mengikut mata pelajaran ini secara langsung boleh dibincangkan dalam panitia daerah dalam WhatsApp group ataupun Telegram group masing-masing. Okay. Sebelum PPT, maka adalah perkara-perkara yang boleh dibincangkan oleh guru-guru mata pelajaran kita dalam sesi InPen ini sebagai persediaan untuk murid-murid itu. Jadi objektifnya InPen SPM 2024 ini adalah pertama sekali untuk menggugah minda dan minat ke arah kesedaran kepentingan peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 5 bagi tahun 2024 dalam kalangan murid-murid tingkatan 5 kita ini. Okey. Bagaimana kaedahnya nanti kita akan terangkan. Seterusnya kita nak mengukur perkembangan prestasi akademik murid tingkatan 5 ini mengikut mata pelajaran secara selaras. Bukan sahaja di peringkat sekolah tetapi di peringkat daerah. Maka prestasi mereka itu, kelemahan, kekuatan mata pelajaran itu boleh dibincang dalam panitia daerah. Dalam seperti yang saya sebutkan tadi, dalam sesi dalam WhatsApp group ataupun dalam Telegram group dan pelbagai platform yang sesuai. Okey, seterusnya.
Okey, kita pergi dulu kepada TOV pencapaian PAT tingkatan 4 2023. Okey, seterusnya. Okey, ini ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetua GPK 1, mungkin mereka telah keraplah melihat pembentangan berbentuk angka-angka di hadapan ni ya. Tetapi bagi GKMP mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang belum lagi lah ya. Jadi untuk PAT tingkatan 4 tahun 2023 ini, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang kita dapat hari tu. Murid-murid kita tingkatan 5 tahun ni untuk GPD kita dapat 6.32. Okey, untuk peratus lulus semua mata pelajaran 8.73. Okey, layak mendapat sijil 59.91. Dan peratus mendapat semua A 0.20%. Kita tengok yang kat bawah tu, okey, dalam petak-petak di bawah itu adalah target kita ya. Target kita setakat ini sebelum keputusan SPM dikeluarkan, kemungkinan besar pada minggu pertama atau minggu kedua Mei 2024 nanti ya. Jadi sehingga bila keluar saja keputusan SPM tu, mungkin ETR di bawah tu akan berubahlah ya. Tapi setakat ini kita sasarkan GPD kita, grade purata daerah kita 4.67. Layak mendapat sijil kita nak 95%. Murid di sekolah tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh 95% layak mendapat sijil itu. Kemudian layak lulus semua mata pelajaran 59.88 dan ETR untuk peratus semua A 1.55. Okey, untuk makluman semua, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, GPD kita dan layak mendapat sijil itu kita telah ke arah yang lebih baik tapi untuk lulus semua mata pelajaran dan peratus semua A ni sebenarnya ada tahun yang kita dapat lebih baik daripada yang di hadapan ini. Okay, kita pernah menjangkau 60 lebih untuk lulus semua mata pelajaran. Okay, dan kita pula pernah juga menjangkau 2 perpuluhan something lah ya untuk peratus A itu. Tapi sekarang untuk masa sekarang ni kita berada masih lagi di bawah 60% untuk lulus semua mata pelajaran dan di bawah 2% untuk peratus lulus straight A's. Okey, seterusnya. Okey, ETR target kita untuk PPT tingkatan 5 2024. Okey. Ini adalah ETR PPT tingkatan 5 2023 kita yang kita sasarkan untuk calon SPM 2024. Tuan-tuan dan puan-puan, maklum tentang perkara ini kerana ini yang semua sekolah akan sumbangkan lah. Sekolah tuan-tuan akan sumbangkan. Okey. Next. Okey kita pergi seterusnya. Ni dia punya perincian Okey. Jadi, siapakah yang akan terlibat dalam InPen 2024, InPen SPM 2024? Cikgu, ada soalan? Okey. Ada yang tertinggal kat situ perkataan maaf InPen SPM 2024 nanti sebelum kita kongsikan slide ni kita akan buat penambahbaikan sikit. Okey, yang terlibat adalah murid-murid tingkatan 5 tahun 2024. Semua mata pelajaran tingkatan 5 tahun 2024. Okey, apakah mata pelajaran yang terlibat? BM, BI, Matematik, Sains, Sejarah, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Okey, fokus topik kita adalah tingkatan 4. Okey, mungkin daerah lain mereka ada buat untuk tingkatan 5 juga sehingga topik yang selesai sehingga bulan inilah yang terkini inilah kan. Tapi kita memandangkan kita nak tengok pencapaian murid, persediaan dia, kita fokus pada satu aspek dulu, iaitu adakah mereka telah benar-benar bersedia untuk topik-topik tingkatan 4. Topik tingkatan 5 tu cikgu masih baru lagi kan, boleh fresh lagi. Tingkatan 4 tu kita nak tengok mereka dah bersedia belum. Okey. Jadi tarikh pelaksanaan InPen SPM 2024 ini adalah pada 24 April sehingga 10 Mei 2023, iaitu selama berapa hari? 11 hari 12 hari ya. Okey, next.
Okey, kaedah pelaksanaan tuan-tuan dan puan-puan Okey, kita letakkan seperti yang saya sebutkan tadi di bawah panitia daerah ya. Okey. Jadi kita akan ada maaf minta maaf siapa yang QMRL ya? Admin boleh mute kan ke? Boleh ya? Okey. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita akan ada kertas soalan mengikut format SPM yang dalam tempoh tadilah yang 20 berapa bulan tadi tu? 22 24 April sehingga 10 Mei tadi. Okey, kita akan ada kertas soalan mengikut format SPM. Okey, jangan risau kertas soalan tu nak kena set up lah apalah, jangan risau. Okey, panitia daerah akan menetapkan set kertas soalan tersebut. Jadi disebabkan kita pun faham ada panitia daerah yang aktif. Dia memang dah ada set-set soalan yang boleh pilih dah. Okey, sebab dia ada JU-JU, dia cikgu-cikgu yang rajinlah mengumpul kertas soalan. Tapi mungkin juga ada panitia daerah yang tak ada ada kekangan, ada set yang ready. Maka kita cadangkan gunakan set soalan kertas soalan tingkatan 4 tahun 2023 yang berlangsung baru ni. Okay, mungkin ada kata budak dah jawab hari tu. Tak apa, kita tengoklah. Dia boleh jawab lagi tak? Ya. Kalau panitia daerah, ini macam saya kata tadi di bawah panitia daerah. Katalah panitia daerah tak setuju menggunakan kertas tersebut, nak ubah suai boleh. Tapi kita sekarang nak lihat murid-murid kita ni dah bersedia belum untuk topik tingkatan 4. Jadi tak ada masalah pun kita gunakan set kertas soalan yang sama. Ya. Okey. Ini untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Walau bagaimanapun, macam saya sebutkan tadi, kalau panitia daerah ada mana-mana set kertas soalan yang tersedia yang dirasakan sesuai untuk digunakan sebab kita nak selaras ni kan, kita serahkan kepada panitia daerah tersebut. Ya. Okey, masa menjawab kertas soalan mengikut masa yang standard. Okey, kita ada 7 kertas tadi tetapi 6 kali periksa lah tu. 6 kali pentaksiran sebab pendidikan moral dan juga pendidikan Islam tu boleh berlaku serentak. Kan? Okey. Pemilihan topik merangkumi topik tingkatan 4. Ya, kita khawatir nanti kalau kita masukkan tingkatan 5 nanti akan ada isu-isu lain yang timbul. Jadi kita fokus. Tak banyak, kita fokus sikit pun tak apa. Tengok murid-murid kita ni dah bersedia belum topik-topik tingkatan 4 yang dah selesai sepenuhnya tu kan. Dan guru akan buat semakan kertas jawapan, ada buat analisa pencapaian, kemudian buat perbandingan dengan pencapaian PAT tingkatan 4 yang murid tu dah jawab hari tu. Okey. Dan analisa dan postmortem boleh dibincangkan dalam PLC PSG SPM 2023. Jadi analisa, markah dia apa semua tu tak perlu hantar ke PPD. Tidak perlu sama sekali. Ini adalah untuk mengukur persediaan murid tingkatan 5 kita di peringkat sekolah masing-masing. Tetapi disebabkan kita nak memberi peluang kepada guru-guru dalam panitia yang sama dalam daerah kita supaya dapat membincangkan isu-isu berkaitan dengan kesediaan murid-murid kita ini, maka kita memang nak soalan itu selaras dalam panitia daerah. Ya, walau dalam apa jua bentuklah. Okey, untuk kertas yang ada lisan contohnya tidak perlu lisan. Tidak perlu lisan tersebut. Kita cuma fokus kepada kertas penulisan sahaja. Ini lebih kepada kita nak sediakan dia macam latih tubi yang formal lah ni latih tubi yang formal sebelum dia masuk menjawab untuk peperiksaan pertengahan tahun nanti pada bulan 6 pada bulan 6 nanti. Okey. Tetapi cikgu simpan skor-skor tu semua dengan dia punya analisa dengan postmortem tu. Nanti masa kita ada postmortem untuk PLC, PSG, SPM kan, SPM keluar bulan 5 nanti. Masa tu cikgu boleh gunakan modal daripada hasil analisa ni, cikgu boleh buat perbandingan kan dengan pencapaian murid, pencapaian murid tu dengan pencapaian mereka yang terkini lah. Ya, kita boleh sebutkan kini adalah kita punya pencapaian mereka yang terkini yang boleh kita bincangkan. Okey sebab masa tu mungkin peperiksaan pertengahan tahun tu sedang berlangsung lah masa kita buat PLC, PSG, SPM 2023 tu. Ya. Okey, next.
Peperiksaan pertengahan dan akhir tahun 2024. Okey. Sebelum kita pergi ke peperiksaan pertengahan tahun akhir tahun tingkatan 4 ni, dan tingkatan 5 ni, kita pergi balik slide yang sebelum ni. Okey, sekarang saya bukalah ya soalan daripada pengerusi panitia daerah tak kisahlah wakil penolong kanan ke ataupun guru kanan mata pelajaran untuk bertanyakan soalan. Okey, dipersilakan. Okey, kita buka dulu kepada bidang bahasa. Okey, JKMP, guru kanan mata pelajaran bahasa. Ada dalam ni? Siapa-siapa? Okey, tak ada. Okey, pada bidang sains dan matematik. Okey, tak ada juga soalan jelas lah tu ya. Okey, daripada bidang sains kemanusiaan. Okey, tak ada Okey, daripada TVET. Dan daripada pendidikan Islam tu dia masuk sains kemanusiaan Okey. Okey, tak ada soalan untuk pelaksanaan INPEN SPM 2024. Jadi semua dah jelas lah bahawa kita macam menyediakan satu latih tubi yang orang kata formal lah yang kita nak nak wujudkan semangat murid-murid kita itu untuk bersedia untuk peperiksaan pertengahan tahun supaya semasa peperiksaan pertengahan tahun itu mereka telah sepenuhnya bersedia dan mereka boleh menjawab dengan baik. Itu tujuan dia. Dan dalam tempoh tersebut, cikgu-cikgu daripada panitia yang berkaitan dah boleh bincang dah apakah aspek yang perlu kita tambah baik sebelum peperiksaan pertengahan tahun bermula pada bulan Jun. Okey Okey, saya kira di situ tak ada soalan. Bermaksud tuan-tuan dan puan-puan jelas. Okey. Penolong kanan pentadbiran ada soalan? Ada siapa-siapa ingin bertanyakan soalan? Okey, tak ada juga. Okey, jelas. Sekejap. Okey. Puan Syahidah, dia punya jadual dia nanti kena selaras ke atau atau terpulang kepada sekolah? Okey, terima kasih Puan Rozita. PKP dari SMA Semarak kan? SMA Kuala Kelawang Ya. Okey, itu satu soalan yang bagus. Okey, disebabkan kita memang faham keadaan sekarang, kita pun dah buat tinjauan di sekolah. Sekolah mempunyai program yang berbeza-beza dan ada tarikh-tarikh yang ditetapkan. Maka kita tak nak momentum itu orang kata diganggu maka kita serahkan kepada sekolah untuk menetapkanlah bila tarikh yang nak buat tu. Ada juga sekolah yang dah ambil inisiatif telefon kita lebih awal dia orang kata dah dapat bayangkan perkara ni sebab dia dah tengok tajuk semua tu dan risau juga tentang orang kata masa kan untuk buat soalan-soalan tu, nak menjawab soalan tu. Jadi kita serahkan kepada sekolah. Dia kata boleh tak nak jawab dalam masa PDP? Okey, kalau masa tu mencukupi boleh teruskan. Kalau katalah boleh adjust, murid-murid tu boleh jawab dalam masa PDP tersebut, tak mengikut masa yang standard tadi, dipersilakan. Kita cadangkan ikut masa yang standard tadi supaya beri ruanglah kepada murid-murid tu dapat merasakan sendiri bagaimana pengalaman menjawab dalam orang kata dewan peperiksaan lah kira kan, dalam situasi sebenar peperiksaan tu. Okey, jadi kita bagi kelonggaran tu, tak ada masalah tu. Asalkan kita dapat melihat persediaan pelajar tu, dia menjawab tu. Yang tu kita nak, keupayaan dia menjawab topik-topik terketempat tu. Kita nak tengok mereka dah bersedia ke belum. Okey, terima kasih Puan Rozita. Yang lain, ada soalan lagi daripada PKP ataupun mana-mana guru lah mungkin ada yang mewakili guru kanan ke, tak kisah siapa-siapa pun. Okey, boleh tanya soalan? Okey, tak ada Okey, sekiranya timbul apa-apa masalah selepas ini
Selepas saja sesi ini, bukanlah betul-betul hari ini esok lusa pun boleh lah. Perbincangan di dalam WhatsApp group atau Telegram group panitia daerah masing-masing tu panitia masing-masing tu akan berlangsung lah, di mana pegawai mata pelajaran yang kata mengikut mata pelajaran tu akan in charge untuk mata pelajaran tersebut. Mereka akan dapat menjawab lah soalan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kiranya untuk Impan SPM 2024 ini kita dah selesai, dan saya berharap agar kita mencapailah objektif kita. Jadi apabila Puan PPD contohnya pergi ke sekolah pergi sekolah, sebab analisa dibuat di peringkat sekolah kan, sebab kita nak tengok pencapaian murid tu kan, bolehlah sekolah memberi respon, boleh beri respon. Sama ada murid-murid kita ni dapat menjawab topik-topik tingkatan 4 dengan baik, ataupun masih ada lagi topik-topik tingkatan 4 tu yang perlukan perhatian yang serius sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bagikan respon nanti. Okey, next. Okey, kita pergi kepada tajuk yang berbeza kita selitkan di sini, iaitu tentang peperiksaan pertengahan tahun dan juga peperiksaan akhir tahun 2024. Untuk siapa? Untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 tahun 2024. Okey, walaupun kita fokus kepada tingkatan 5, tetapi memang kita punya prinsip kita tak nak tinggalkan tingkatan 4 ni. Sebab tingkatan 4 ni dia pun orang kata dalam masa situasi yang kata tertekan jugalah nak habiskan silibus dan sebagainya. Okey, jadi untuk tingkatan 4 tahun 2024 kita akan ada peperiksaan pertengahan tahun bagi semua mata pelajaran teras dan semua mata pelajaran elektif. Okay, walau bagaimanapun, semua set kertas soalan untuk mata pelajaran teras dan mata pelajaran elektif akan disediakan oleh panitia daerah. Okey, bila kita kata disediakan, bermaksud kita serahkan kepada panitia daerah dan juga pegawai pegawai yang in charge untuk mata pelajaran tersebut bincangkan apakah set soalan yang sesuai, sama ada kita nak pilih-pilih beberapa set soalan dicampurkan ke digabungkan dan sebagainya, diserahkan kepada panitia daerah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pengerusi panitia daerah yang memegang mata pelajaran yang telah diamanahkan itu, kalau terlupa hubungilah balik Puan Zaliati. Hubungi balik Puan Zaliati, minta balik senarai tu. Kita takutlah kalau kita terlupa pula kita jadi pengerusi panitia daerah kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh mula merancang untuk buat pertemuan pertemuan dengan rakan-rakan panitia masing-masing daerah bukan dalam sekolah, daerah. Yang paling mudah adalah secara Google Meet. Kalau Google Meet, lagi ramai guru mata pelajaran tu dapat hadir dalam sesi tersebut, nak bincang kan, nak guna set soalan apa yang kita nak bincangkan, JSU yang kita nak gunakan dan sebagainya. Sebelum kita hasilkan kita punya JSI itulah. Okey, dah boleh merancang sekarang. Okey, walau bagaimanapun untuk peperiksaan akhir tahun, kita ada peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 tahun 2024. Setakat ini sekiranya ada perubahan kita akan maklumkan. Okey, setakat ini kita dimaklumkan bahawa semua mata pelajaran teras akan disediakan selaras di Negeri Sembilan. Mata pelajaran teras yang saya sebutkan awal-awal tadi, yang ada 7 tu. Okey, tetapi mata pelajaran elektif masih lagi disediakan oleh panitia daerah. Bermaksud untuk panitia daerah elektif contohnya, bila mereka nak panggil untuk berbincang set kertas soalan untuk PPT, bincanglah sekali untuk PAT. Ini so orang kata jimat masa dan tenaga lah. Okey, yang ni jelas Okey, kita pergi ke tingkatan 5 tu, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk tingkatan 5 tahun 2024, peperiksaan pertengahan tahun semua mata pelajaran teras disediakan selaras peringkat negeri untuk Negeri Sembilan. Okay, ini tak ada masalah lah untuk 7 mata pelajaran yang kita sebutkan tadi. Okey, manakala untuk peperiksaan akhir tahun memang tak adalah. Kalau sekolah tu nak buat inisiatif sendiri tak apa. Okay, kita ada peperiksaan percubaan. Jadi untuk peperiksaan percubaan juga akan disediakan selaras di peringkat Negeri Sembilan. Okey Okey, jadi kalau kita tengok tadi,
InPen SPM 2024 tadi kita gunakan sebelum peperiksaan pertengahan tahun 2024 kan. Tetapi untuk panitia daerah bolehlah diteruskan, dilanjutkan inisiatif tersebut, intervensi tersebut sebelum peperiksaan percubaan SPM bulan 9 nanti. Okey, katalah panitia daerah dah temui set yang sesuai untuk dikongsikan, set soalan yang sesuai untuk dikongsikan pada bulan 8 contohnya ataupun bulan 7 nanti, bulan 7 atau bulan 8, bolehlah diselaraskan di peringkat panitia daerah masing-masing. Okey, kita membuka jalan untuk sesi pertama ni iaitu pada bulan 4 dan 5 ni, tapi panitia-panitia daerah boleh menyambung ni lah untuk sesi seterusnya iaitu sebelum peperiksaan percubaan SPM nanti. Okey ya. Dia punya modus operandi yang samalah. Okey, next slide. Okey. Pelaksanaan InPen SPM 2024 diteruskan oleh panitia daerah mengikut keperluan. Macam saya sebutkan tadilah. Okey, contoh ujian selaras sebelum percubaan SPM 2024. Kita boleh buat. Set kertas soalan tu sama, tetapi masa dan kaedah pelaksanaan mengikut kesesuaian sekolah. Okey, kenapa perlunya ada set soalan yang sama? Sebab daripada situlah kita boleh ukur pencapaian murid-murid kita. Dan juga dapat membantulah guru-guru yang mungkin guru-guru baru, guru-guru bukan option, ya, kadang-kadang mungkin mereka alami kesukaran nak memilih soalan kan yang sesuai. Jadi apabila panitia daerah itu memilih soalan tu, orang kata ada ada kualiti. Jadi guru-guru bukan option pun boleh gunakan, ya, guru-guru baharu pun boleh gunakan. Itu antara matlamat kita lah, ya. Jadi nanti hasil dia, apa yang murid tu jawab tu, kertas soalan tu yang berkualiti tu, kita akan dapat result yang orang kata valid lah, ya, yang reliable. Okay, next. Okay, terima kasih. Okay, jadi kita pergi balik pada slide sebelum ni. Lagi satu. Okay, saya buka ruang dan peluang untuk tuan-tuan bertanyakan soalan. Okay, kita bukalah terus kepada sesiapa saja untuk bertanyakan soalan. Ataupun nak bagi cadangan ke, tahun lepas macam ni, tahun ni harap macam ni ke, pun boleh. Okey. Tak ada Okey, saya kira 1 sampai 10 1, 2, 10. Okey, tak ada soalan Okey, jadi kita pergi ke slide seterusnya. Slide seterusnya. Okey, terima kasih. Thank you. Jika ada apa-apa persoalan, hubungi untuk pertanyaan pegawai-pegawai SISC Plus mengikut mata pelajaran tuan-tuan dan puan jadi pengerusi panitia daerah tu lah, ya. Dan juga penolong PPD Unit Pendidikan Islam, ya. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, saya buka pula kepada pegawai mengikut bidang, sekiranya ada perkara yang saya tertinggal. Ada tak? Okey, tak ada. Kalau tak ada, saya rasa sangat bersyukurlah pada petang ini, kerana saya tak ada baca dekat mesej. Tak ada soalan Puan Zalati Setakat ni tak ada Puan Hajah. Alhamdulillah. Okey, maksudnya jelaslah kan, kita punya hasrat ni kan. Kita cuma nak melihat kesediaanlah pelajar-pelajar tingkatan 5 tahun 2000. Okey. 24 kita ni. Okey. Sekarang ni sebelum ni okey, saya buka lah kalau ada hal-hal lain. Maaf terlupa. Saya ingatkan saya. Okey, hal-hal lain. Puan Hajah, sekejap Puan Hajah, ya. Sebab kita ucapkan terima kasih dulu lah kepada Puan Hajah Nur Syahidah atas taklimat yang padat dan tepat, ya. Sebentar tadi. Dengan rasanya soalan pun tak banyak, saya pasti kebanyakan semua guru faham kan, jelas tentang apa sebenarnya objektif InPen yang akan kita buat nantilah. Okey, saya majlis mengucapkan selamat datang kepada Tuan Moskaya Kamal bin Muhammad, ya, Pegawai Pendidikan Daerah PPD Jempol dan Jelebu pada petang ini.
Tuan Moskaya minta mohonlah masuk lewat sikit kerana beliau pada pagi tadi sehingga tengah hari ada satu mesyuarat di jabatan lah ya. Jadi saya rasa tanpa membuang waktu lagi kita menjemput sebelum kita ke hal-hal lain Puan Jah kita jemput dahulu yang berusaha Tuan Moskaya Kamal bin Muhammad Pegawai Pendidikan Daerah Jempol dan Jelebu untuk menyampaikan sepatah dua kata. Persilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Puan Nur Zaliati selaku pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam PPD Jempol Jelebu Perfect, unggul di mercu, bersama-sama maju sempurna. Yang saya hormati Puan Hajah Nur Syahidah binti Syahrim, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, rakan-rakan SIC Plus, rakan-rakan pegawai di PPD dan seterusnya yang saya hormati semua rakan-rakan guru penolong kanan pentadbiran dan juga rakan-rakan guru kanan mata pelajaran yang dapat bersama dalam sesi pada petang ini, iaitu untuk kita membincangkan pelaksanaan intervensi peningkatan pencapaian SPM 2024. Jadi pertamanya bagi pihak PPD mengucapkan terima kasih di atas kehadiran dan juga komitmen tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini untuk bersama-sama membincangkan intervensi tidak lain tidak bukan untuk kita pastikan anak-anak kita yang akan mengambil peperiksaan SPM pada bulan Disember ini betul-betul cukup bersedia dan seterusnya mencapai kecemerlangan seperti yang kita harapkan. Jadi rakan-rakan guru penolong kanan pentadbiran, mungkin ini adalah kali pertama saya bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan walaupun bukan secara bersemuka tetapi secara dalam atas talian sebab muka pun tak nampak, mungkin sebahagiannya saya kenal, sebahagiannya saya belum mengenali. Tapi tuan-tuan dan puan-puan adalah tulang belakang kepada pengurusan akademik di peringkat PPD Jempol dan juga Jelebu. Saya dengan kepimpinan tuan-tuan dan puan-puan, pengetua dan juga guru-besar telah pun berjumpa beberapa kali untuk membicarakan berkaitan dengan kecemerlangan pendidikan khususnya yang berada di daerah Jempol Jelebu. Jadi antara perkara yang kita fokuskan dalam pertemuan bersama dengan PGB tidak lain tidak bukan adalah salah satu daripada aspirasi yang telah kita garapkan dalam aspirasi PPD Jempol Jelebu. Kita ada 8 aspirasi utama dan yang utamanya adalah untuk kita pastikan kecemerlangan anak-anak kita dalam peperiksaan awam. Jadi pada petang ini kita membincangkan perkara ataupun program ataupun intervensi tindakan yang perlu kita lakukan untuk pastikan berlaku kecemerlangan khususnya untuk SPM 2024 bagi anak-anak kita yang akan mengambil peperiksaan SPM itu nanti. Jadi idea ini kita ambil adalah untuk pastikan anak-anak kita supaya lebih bersedia khususnya dalam peperiksaan pertengahan tahun. Maknanya tidaklah masa peperiksaan pertengahan tahun mereka ni tidak ada mood untuk mengambil peperiksaan. Kita faham dalam tempoh peperiksaan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, peperiksaan pertengahan tahun telah diselaraskan pada bulan
Jun. Kalau tak silap saya bermula pada 10 Jun dan juga peperiksaan percubaan pada bulan 9, 2 September bermulanya, telah diselaraskan di peringkat negeri. Untuk itu sebab anak-anak kita ini berbeza sikit dengan tahun-tahun yang sebelum tu. Sebab sesi persekolahan bermula pun pada bulan Mac, 11 Mac. Jadi mereka ni hanya ada tempoh beberapa bulan sahaja untuk menyediakan diri dan juga untuk tuan-tuan bersama dengan mereka hanya tempoh dalam lebih kurang 9 bulan saja sebelum mereka mengambil peperiksaan SPM. Jadi kita hanya ada tempoh itu sahaja. Walaupun begitu, hasil daripada perbincangan kami di peringkat PPD dan juga di peringkat JPN, kita ambil keputusan untuk pastikan bahawa anak-anak kita ini betul-betul bersedia untuk peperiksaan pertengahan tahun supaya hasil daripada analisis yang kita dapat itu nanti dalam peperiksaan pertengahan tahun kita akan dapat lihat keputusan, dapat data yang tepat, kemudian seterusnya kita boleh melaksanakan intervensi yang lebih berfokus supaya kita boleh sediakan mereka ini untuk peperiksaan percubaan pula. Sebab itu kita ada satu program yang kita namakan intervensi InPen SPM ini, iaitu ada satu lagi sesi bersama dengan anak-anak ini, iaitu sebelum peperiksaan pertengahan tahun yang telah dijelaskan oleh Timbalan Pembelajaran tadi, untuk kita laksanakan satu intervensi supaya mereka ini betul-betul bersedia. Kita menyediakan mereka untuk bersedia dengan tajuk tingkatan 4 dan juga tajuk sebelumnya. Kalau matematik, mereka ni perlu disediakan tajuk tingkatan 4, tajuk tingkatan 3, tingkatan 2, tingkatan 1. Jadi di situlah kita wujudkan macam alert system lah kepada mereka supaya sebelum pertengahan tahun ada satu lagi penilaian dekat situ supaya cikgu-cikgu pun juga boleh melihat apakah ruang penambahbaikan yang boleh kita ambil dalam tempoh yang sedikit itu. Sebab saya difahamkan pelaksanaan untuk fokus kepada tingkatan 4 bermula pada 24 April sehingga 10 Mei dan itu kita tidak buat selaras. Kita beri autonomi kepada sekolah, tapi soalannya kita selaraskan dan dia menjadi sebahagian daripada salah satu aktiviti utama dalam panitia daerah. Jadi kira sebahagian aktiviti utama dalam panitia daerah dan kita gunakan di peringkat PPD, tapi pelaksanaannya kita serahkan kepada sekolah sama ada nak buat dalam bentuk peperiksaan ataupun nak buat dalam bentuk latihan dan sebagainya, itu kita pulangkan. Sebab data-data berikut hasil daripada program tersebut, dia sebenarnya akan menjadi kita punya fokus. Apakah topik, apakah perkara yang murid ini perlu diberi perhatian sebelum mereka ni menduduki peperiksaan pertengahan tahun yang kita harapkan. Jadi kita harapkan, tadi pun saya kira tidak ada pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan perkara ini. Saya harap ianya diterima baik oleh semua sekolah, sebab kita punya hasrat tidak lain tidak bukan untuk pastikan berlaku peningkatan dalam grade purata, dalam peratus layak sijil, sama ada di peringkat sekolah maupun di peringkat daerah. Sebab kita tak naklah anak-anak kita ni yang telah hampir 11 tahun berada di bawah jagaan kita, 6 tahun di pendidikan rendah, 5
5 tahun di bawah jagaan tuan-tuan dan puan-puan, tak naklah mereka ni keluar tanpa ada sijil. Kita harap mereka ni keluar ada sijil dan memberi manfaat khususnya kepada mereka untuk laluan seterusnya, sama ada belajar di IPTA, IPTS dan seterusnya mendapat pekerjaan yang baik dan akhirnya berguna kepada agama, bangsa dan juga negara. Jadi saya harap ianya dapat diteruskan sebab apa yang kita buat ni adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik yang walaupun kita terpaksa bekerja lebih sikit, terpaksa korbankan sikit masa, mungkin nak buat semakan dan sebagainya, tapi kita kena fikirkan bahawa ini adalah untuk anak-anak kita yang kita jaga daripada awal. Jadi saya kira setakat itu dahulu. Terima kasih kepada sektor pembelajaran PPD Jempol Jelebu atas inisiatif tersebut dan juga terima kasih kepada rakan-rakan guru penolong kanan yang telah bersama-sama dengan PPD selama ini untuk memastikan peningkatan pencapaian dalam peperiksaan awam. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih diucapkan kepada Tuan Moskaya Kamal bin Muhammad atas ucapan itu tadi. Jadi saya rasa kita bolehlah pergi kepada hal-hal lain kan, Puan Najah kan? Okey, jika guru-guru ataupun pegawai yang ada apa-apa yang nak diutarakan, kita boleh utarakan di sinilah dalam hal lain ya. Dipersilakan. Sunyi je ni kan? Dah petang kan? Sudah tak apa. Okey, sebelum kalau tak ada, saya nak ada satu lah ya, berkaitan dengan pengisian tarikh mesyuarat untuk panitia daerah. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih lah ya kepada PKP, kepada JKMP kan, juga kepada pengetua lah ya, kerana dalam masa 2 hari sajalah, 2 hari setengah saja saya dapat mengumpulkan tarikh-tarikh tersebut kan. Jadi memang kata terima kasih daun keladi lah. Memang tahun depan pun memang nak lagi lah, isi lagi kan. Jadi dengan PIC yang lain lah pula kan. Jadi terima kasih dan surat untuk mesyuarat panitia tu saya akan keluarkan selewatnya esok ya. Sebabnya kita akan bermula mesyuarat panitia daerah kita pada 25 Mac. 25 Mac pada minggu hadapan lah. Dan saya berharap, sangat berharap kepada pengurusi panitia daerah supaya kita dapat menjalankan mesyuarat tu dengan baik dan juga mencadangkan ya, mengadakan aktiviti satu untuk murid dan satu untuk guru sekurang-kurangnya dapat dilaksanakan dengan baik pada tahun ini. Jadi untuk daripada saya itu saja. Okey, kalau ada daripada pegawai yang lain, silakan. Okey, baik. Kami akan kongsikan program petang ini ya, sebab telah dirakam, nanti kami kongsikan ya. Okey, untuk peringatan semula, kehadiran, sila isi kehadiran ya. Linknya ada telah dikongsikan di chat lah ya. Ada cikgu? Puan Hajah ada lagi apa-apa? Tak ada, daripada saya tiada. Okey. Kalau tak ada, saya rasa Tuan Mos pun ada lagi Tuan Mos? Kalau ada yang tertinggal? Okey. Puan Ipisam ada? Gambar saya nampak tu Ipisam. Tak ada, tapi kita ambil gambar lah kot kan. Okey, betul. Gambar. Okay, recording ya. Okey, diminta semua ya. Semua guru buka gambar, buka video. Buka gambar, kita nak ambil gambar. Terima kasih Puan